Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 4? Baik, pada hari ini cikgu akan menerangkan pada kamu tentang kemahiran saintifik, iaitu 1.10 pemboleh ubah, yang kedua membuat hipotesis, yang ketiga mengeksperimen. Baik, pada minggu lepas cikgu telah pun sediakan terangkan pada kamu tentang pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah ada 3, pemboleh ubah dimalarkan, pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah dimanipulasikan. Baik, cuba tengok okey. Ini contoh soalan. Contoh soalan yang selalunya ada kaitan tentang pemboleh ubah. Baik, kalau kamu tengok dekat sini okey. Baik, ini contoh eksperimen. Contoh eksperimen. Jadi pada 1.10 cikgu kata ada pemboleh ubah. Baik, kamu tengok soalan nombor 3. Ni apakah yang ditetapkan? Maksudnya apa yang dimalarkan? Apa yang sama? Yang kedua B, soalan pemboleh ubah dimanipulasi. C, pemboleh ubah bergerak balas. Baik, ini adalah contoh soalan. Okey, jarak aku terangkan pada minggu lepas. Baik, dalam satu eksperimen, kalau ni contoh dia sudah beri kita kata dah bagi jadual. Baik, ini dia punya gambar rajah Okey, kemudian ini jadual dia. Jarak pensel dari lampu. Baik, bila kamu tengok bentuk soalan begini, kita mesti baca dari atas. Jangan terus tengok gambar rajah dan juga jadual. Ini adalah data yang diperoleh daripada eksperimen yang telah dijalankan. Baik, satu eksperimen seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah telah dijalankan oleh Aziz. Sebatang pensel diletakkan pada jarak yang berlainan. Baik, bila ada perkataan berlainan, yang cikgu dekat sini, dari lampu suluh dan tinggi bayang-bayang pensel yang terbentuk. Baik, apa yang nak dicatatkan dekat sini ialah tinggi bayang-bayang. Baik, cuba tengok. Baik, dalam kotak yang pertama, jarak pensel dari lampu suluh. Baik, yang ini kita katakan ialah dia sudah katakan berlainan. Maka berlainan itu adalah apa yang berbeza dalam eksperimen itu. Kita boleh ubah-ubah, kita boleh ubah. Tetapi dalam eksperimen ini dia telah mengubah jarak pensel dari lampu suluh. Okey, lampu salah ni sepatutnya lampu suluh Baik, tinggi bayang-bayang ialah apa yang dicatat, iaitu hasil eksperimen. Jadi hari ini cikgu nak terangkan apakah fungsi atau bagaimanakah cara, apakah fungsi jadual ini untuk kita menjawab soalan tujuan. Baik, hari itu cikgu dah terangkan corak perubahan. Jadi awak tengok corak perubahan tinggi bayang-bayang. Apa yang dia nak ialah tinggi bayang-bayang. Jadi di atas ni pemboleh ubah manipulasi, yang kedua pemboleh ubah bergerak balas. Jadi dia mahu corak bagi pemboleh ubah bergerak balas, tinggi bayang-bayang pensel. Baik, cuba kamu tengok 30, 25, 20, 15, 10. Baik, apakah pola atau corak bagi tinggi bayang-bayang tersebut? Okey, sudah pastinya angka atau nombor ini semakin berkurang. Maka awak hanya perlu letakkan pada soalan 2 ini, jawapannya ialah berkurang sahaja. Berkurang. Jangan letak corak perubahan tinggi bayang-bayang pensel terbentuk pada skrin berkurang. Tak perlu, hanya letak satu perkataan sahaja. Baik, seterusnya berdasarkan eksperimen nyatakan yang berikut. Apakah yang ditetapkan? Baik, cuba kamu perhatikan dalam eksperimen ini, iaitu lampu suluh. Lampu suluh ini dia tidak berubah. Jadi, apakah pemboleh ubah dimalarkan atau ditetapkan ialah kedudukan lampu suluh. Dia ada parameternya. Parameternya ialah kedudukan. Okey, tak apa. Yang itu kita akan belajar kemudian tentang parameter. Baik, seterusnya apakah yang diubah? Pemboleh ubah dimanipulasi. Jadi awak hanya ambil daripada kotak yang pertama, iaitu jarak pensel dari lampu suluh. Seterusnya apa yang diperhati iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Jadi awak hanya ambil tinggi bayang-bayang pensel. Jadi letak dekat sini. Tulis semua sekali, jangan tulis tinggi saja. Awak ambil tinggi bayang-bayang pensel. Jadi kesimpulan, cikgu nak ajar pada hari ini bagaimana nak jawab soalan kesimpulan. Okey, baik. Seterusnya kita tengok slide
Okey. Cikgu nak terangkan pada kamu, yang ini soalan tujuan yang pertama, soalan tujuan. Baik, minggu lepas, atau minggu sebelum ni, cikgu ada terangkan pada kamu tentang pemboleh ubah. Baik, mengapa cikgu terangkan? Sebab apa ini ada kaitan dengan bila kita mentafsir data, kita aplikasikan kepada soalan tujuan. Soalan tujuan, baik, yang ini apa teknik dia sebenarnya? Apa kata kunci dia? Cepat awak tengok kotak pertama, berat kotak. Ini dia tulis PM. Dekat sini telah pun tulis PM. PM pemboleh ubah manipulasi. Seterusnya, pemboleh ubah bergerak balas sebelah kanan. Okey, tadi kotak atas belah tepi. Sekarang ini PM dengan PB je sebelah atas. Jadi awak kena ingat PM sebelah kiri, PB sebelah kanan. Bagi jadual yang tegak begini. Tadi melintang kan? Okey. Kata kuncinya ialah untuk menyiasat hubungan di antara. Jadi apakah PM dan apakah PB? Ramai murid yang menulis PM dan PB. Tak betul. Jadi kita kena tengok apakah PM yang kotak di atas ni. Untuk menyiasat hubungan di antara berat kotak dan kekuatan daya geseran. Okey, tengok dalam kotak ni, yang mungkin dalam nota awak tu dia gelap kan? Dekat sini awak tengok untuk menyiasat hubungan di antara berat kotak dan kekuatan daya geseran. Itu adalah cara untuk menjawab soalan yang pertama, soalan tujuan dalam slide ini. Apakah tujuan eksperimen? Jadi, dia katakan, ulang balik dekat sini, untuk menyiasat hubungan di antara, di antara PM. Baik, untuk soalan yang ini, kau tengok tujuan kan? PM-nya ialah jarak pensel dari lampu suluh, PB-nya ialah tinggi bayang-bayang pensel. Ini contoh soalan yang cikgu tunjukkan pada kamu. Memang tak ada pada lembaran modul yang diberikan pada kamu. Baik, cuba tengok seterusnya. Ini lembaran yang cikgu beri pada kamu. Lembaran pada kamu ialah soalan ini. Apa yang cikgu terang dekat atas tu dalam nota, dalam lembaran awak dalam modul awak. PM, apa yang tidak sama, apa yang tak sama. Baik, sekarang kita tengok soalan latihan 1. Dalam ini ada 2 magnet. 2 magnet ini, apa yang tidak sama ialah saiz magnet. Jadi, dekat sini, cikgu dah terangkan. Cuba tengok nota dekat atas tu. PM, apa tidak sama. PB, keputusan eksperimen. Apa yang kita nak tengok, apa eksperimen tu, apa hasil yang kita peroleh. Dalam gambar rajah 1, gambar rajah 1 inilah. Cuba anda lihat apakah perbezaan di antara 2 magnet ini. Cuba tengok. Perbezaannya ialah saiz magnet. Jadi parameter untuk magnet ni ialah saiz. Itu kita panggil saiz parameter. Jangan letak magnet saja. Ramai murid-murid tahu yang berbeza magnet cikgu, tapi tidak ada parameter. Maka teknik menjawab soalannya itu telah salah. Manakala hasil eksperimen pula ialah bilangan magnet. Cikgu tersilap ni. Bilangan klip. Bilangan pin dekat sini bilangan pin. Bukan bilangan magnet bilangan pin yang mampu ditarik. Jadi, cikgu harap dapat betulkan, bukan bilangan magnet, dia ialah bilangan pin yang ditarik. Cuba anda jawab soalan 1 dan 2 menggunakan kata kunci yang telah diberikan. Tengok 2, tujuan. Dalam membuat eksperimen, tujuan ialah ianya dibuat untuk membuktikan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi. Apa yang diubah, kalau ada setengah tu buat PUM, pemboleh ubah manipulasi. Dengan pemboleh ubah bergerak balas, apa yang diukur? Soalan tujuan termasuk dalam kemahiran proses sains mentafsir data. Masih lagi soalan mentafsir data. Baik, soalan contoh soalan. Nyatakan tujuan eksperimen. Sama je sebenarnya. Apakah tujuan eksperimen? Cuma cara dia punya ayat perkataan depan, nyatakan, apakah, terangkan, contohkan. Cara menulis jawapan dia untuk menyiasat hubungan di antara PUM. Apa itu PUM? Pemboleh ubah manipulasi dengan PUB, pemboleh ubah bergerak balas. Baik, dekat atas ni, cikgu dah terangkan kamu apa yang berbeza
dan apakah pemboleh ubah bergerak balas? Apakah keputusan di eksperimen? Jadi, tujuan kita gunakan perkataan untuk menyiasat hubungan antara ataupun di antara. Jadi, awak tulis balik jawapan dekat sini untuk menyiasat hubungan di antara. Apakah yang berbeza? Saiz magnet dengan apa? Bilangan pin yang ditarik. Okey. Jadi ingat, ya, cikgu dah bagi jawapan untuk menyiasat hubungan di antara apa PM-nya? Saiz magnet dengan bilangan pin yang ditarik atau bilangan pin yang mampu ditarik. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Kita tengok LMNOP. Panjang tali. Panjang tali. Jadi, sekarang ni apakah pemboleh ubah? Ya. Apakah pemboleh ubah dimanipulasikan? Apa yang tak sama dekat gambar rajah 2? Pada gambar rajah 2 ini yang tidak sama, LMNO dan P adalah 5 ladung yang mempunyai berat yang sama. Jadi berat yang sama adalah pemboleh ubah dimalarkan. Apa yang sama? Bandul diayun serentak. Bandul diayun serentak dengan cara yang sama. Banyak yang sama. Maksudnya malar tu sama banyak kan? Untuk menyukat bilangan ayunan. Jadi, apa yang nak disukat, apa yang nak dicatat ialah bilangan ayunan dalam masa 30 saat. Jadi, yang berbeza, kita hanya dapat lihat dekat sini. Dia dah letak dekat sini. Nampak tak panjang? Panjang tali. Maka kita akan tuliskan dia punya pump, pemboleh ubah manipulasi, ialah panjang tali. Apakah pemboleh ubah bergerak balasnya? Dia nak sukat apa? Bilangan ayunan dalam masa 30 saat. Jadi, pubnya ialah bilangan ayunan dalam masa 30 saat. Okey, jadi cara nak jawab, kita ambil dulu cara menulis jawapan yang pertama kata kunci untuk menyiasat hubungan di antara. Jadi, awak tuliskan untuk menyiasat hubungan di antara panjang tali dengan bilangan ayunan dalam masa 30 saat. Okey, jadi hari ini cikgu hanya nak awak siapkan latihan yang ini. Ya, cikgu rasa kalau cikgu bagi banyak, takut nanti awak pun lupa. Okey, cikgu akan bagi slide yang kedua untuk menerangkan. Ya, ini dia 1.11. Tadi cikgu dah terangkan. Ya. Okey, yang seterusnya cikgu akan terangkan dengan slide yang lain, membuat hipotesis. Okey. Okey, bagaimana nak buat hipotesis baik? Okey, tak apa. Jadi hari ini, ya, cikgu harap kamu dapat menjawab soalan, ya, soalan tujuan dengan betul dan tepat dengan apa yang cikgu terangkan. Okey, jadi siapkan, ya, salin dalam buku nota sains panjang kamu. Okey, dan siapkan dan hantar personal kepada cikgu. Baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.